Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan Majlis Perbandaran Sepang. Ini adalah ahli kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Ismail, nombor metrik 267232. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Majlis Perbandaran Sepang MPS merupakan sebuah pihak berkuasa tempatan yang diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 dalam kurungan Akta 171 untuk memberikan perkhidmatan perbandaran kepada semua warga Sepang. Pada mulanya MPS dikenali sebagai Lembaga Bandaran Sepang dan kemudiannya dikenali dengan nama Majlis Daerah Sepang. Kelulusan pihak berkuasa negeri Selangor bertarikh 13 November tahun 2002 telah menaik taraf Majlis Daerah Sepang kepada Majlis Perbandaran Sepang. Setiap organisasi mempunyai visi, misi dan objektif organisasi mereka tersendiri. Ini adalah berdasarkan tujuan utama organisasi itu. Visi MPS adalah untuk menjadi perbandaran bersih, hijau, pintar dan mampan menjelang tahun 2030. Manakala misi mereka pula adalah untuk melaksanakan perkhidmatan perbandaran secara kreatif dan inovatif dengan menerapkan teknologi hijau dalam pembangunan ke arah merancakkan pertumbuhan ekonomi. Objektif utama MPS adalah untuk menjadi majlis perbandaran yang diiktiraf dan diperakui di peringkat antarabangsa dengan slogan Sepang Bersih, Hijau dan Sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Sabri, nombor metrik 260651. Seterusnya saya akan membentangkan permasalahan dan isu strategik di Majlis Perbandaran Sepang. Terdapat 4 permasalahan dan isu strategik yang digariskan dalam rangka kerja pemekasaan PBT 2022 sehingga 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan seperti berikut. Yang pertama, kecekapan untuk bertindak terhadap perubahan dengan cepat dan menyediakan perkhidmatan berorientasikan pelanggan secara berkesan. Persepsi masyarakat berkaitan adanya pengamalan rasuah yang tinggi dalam kalangan pegawai dan anggota. Tenaga kerja yang terhad dari segi jumlah perjawatan, perkembangan karier dan peluang kenaikan pangkat serta kemajuan bakat. Pengabaian kepakaran dan kebolehan akademik untuk mengisi pejawatan dalam organisasi bagi penjajaran modal insan. Desakan masyarakat yang menginginkan pencapaian perkhidmatan berkualiti dan pantas. Pendedahan kepada teknologi masih di tahap minima serta tidak digunakan secara menyeluruh dan masih mengamalkan cara kerja konvensional. Yang kedua, kemampuan mengimbangi pembangunan dalam mengekalkan kemampanan persekitaran. Kesan negatif terhadap mobiliti bandar, daya huni dan kesihatan sejagat ekoran daripada kelemahan perancangan bandar yang telah menyebabkan rebakan bandar. Penekanan kepada pengekalan pemuliharaan kawasan hijau dalam perancangan pembangunan bandar. Transformasi ke arah bandar pintar, smart city dan smart people masih di tahap yang minima. Yang ketiga, kemampuan untuk menguruskan sumber kewangan dan menjana ekonomi setempat. Pendapatan yang masih mengamalkan cara tradisional dan bergantung kepada peruntukan kerajaan. Peranan dalam memulakan usaha perencanaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan ekosistem sosio-ekonomi yang mampan. Dan yang keempat dan terakhir, kebolehan dalam mendayakan keupayaan komuniti dalam menjalinkan hubungan strategi. Kurangnya libat urus dengan masyarakat dalam membuat keputusan perbandaran dan penggubalan undang-undang. Bagi analisis persekitaran luaran, terdapat 3 iaitu PES, Posters, Five Competitors dan Ancaman dan Peluang. Nama saya Tersinawati binti Abu Bakar, nombor metrik 267540. PES, Politik Ekonomi Sosial Teknologi. Analisis PES ialah penilaian terhadap faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi yang boleh menjejaskan perniagaan sekarang dan pada masa
hadapan. Tujuan analisis PES adalah untuk membantu pasukan pengurusan syarikat memahami dengan lebih baik pasaran yang mereka beroperasi sekarang dan cara mereka boleh bersedia untuk perubahan yang berpotensi. Majlis Perbandaran Sepang, MP Sepang merupakan sebuah pihak berkuasa tempatan yang diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 untuk memberi perkhidmatan perbandaran kepada semua warga Sepang sebagai pihak berkuasa tempatan. Majlis Perbandaran Sepang bertanggungjawab terhadap perancangan, pembangunan dan khidmat masyarakat. Dari segi analisis politik yang melibatkan kestabilan politik, dasar pembangunan negara, dasar bantuan keperluan pelesenan dan hubungan perdagangan luar negara, Majlis Perbandaran Sepang merupakan sebuah pihak berkuasa tempatan. Analisis perubahan politik memainkan peranan yang penting dalam hala tuju Majlis Perbandaran Sepang. Jika politik berubah, ia akan memberi kesan yang besar kepada Majlis Perbandaran. Contohnya juga, harga pelesenan akan berubah jika politik tidak stabil dan pembangunan negara. Selain itu, analisis ekonomi dalam organisasi, persekitaran ekonomi, sumber, kemudahan kredit, kadar dan inflasi merupakan analisis ekonomi yang diberikan keutamaan bagi organisasi. Ekonomi stabil mampu menjamin kestabilan kewangan organisasi. Sumber pendapatan organisasi perlu diaudit dalam memastikan kewangan organisasi digunakan sebaik mungkin. Analisis sosial pula melibatkan kadar kematian, kadar kelahiran, gaya hidup dan tahap pendidikan. Contohnya, organisasi perlu menganalisis tahap pendidikan pegawai dalam organisasi. Pendidikan berterusan dan khusus perlu diberikan kepada pegawai dalam melahirkan pegawai yang berilmu yang akan membawa organisasi ke peringkat yang lebih baik. Teknologi juga memainkan peranan penting dalam organisasi. Kemajuan teknologi banyak membantu organisasi dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti dan canggih. Proses pengeluaran juga dapat dihasilkan dalam masa yang singkat. Oleh itu, analisis PES banyak membantu organisasi dari sudut persekitaran luaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Aminuddin, nombor matrik 267521. Saya akan teruskan pembentangan berkaitan dengan Porter's 5 Competition Forces. Porter's 5 Forces adalah alat analisis perniagaan yang boleh digunakan oleh syarikat untuk menilai intensiti persaingan dalam industri. Terdapat 5 faktor dalam Porter's 5 Forces yang boleh digunakan dalam menilai pesaing, iaitu ancaman pendatang baru, iaitu bagi Majlis Perbandaran Sepang ialah di bawah pihak berkuasa tempatan. Ancaman pendatang baru contohnya pengeluar kereta. Pengeluar kereta bersaing dalam menghasilkan kereta yang mempunyai pelbagai fungsi, ruang yang besar dengan harga yang berpatutan. Yang kedua adalah ancaman barang-barang pengganti. Pengeluar yang mempunyai barang pengganti mempunyai persaingan yang sengit. Contohnya barang pengganti kereta bagi jenama Proton, iaitu senang diperolehi berbanding jenama kereta Mercedes, iaitu merupakan barang eksklusif. Manakala yang ketiga adalah kuasa menawar pembeli, iaitu pembeli mempunyai kuasa menawar yang tinggi apabila kurang pelanggan. Mereka akan memohon agar harga dikurangkan. Ia adalah kuasa menawar pembekal, iaitu jika ramai pembekal membekalkan barangan tersebut, kuasa untuk menaikkan harga akan menurun. Contohnya, ketika Perintah Kawalan Pergerakan, harga pelitup muka meningkat secara drastik kerana kilang tutup dengan permintaan yang tinggi. Yang kelima adalah persaingan sengit, iaitu penjual tidak dapat meletakkan harga yang tinggi kerana pelanggan mempunyai banyak pilihan. Contohnya, penjualan susu bayi seperti Nestle, Dumex dan Dukro. Sekian, terima kasih. Seterusnya, analisis persekitaran dalaman. Terdapat 2, iaitu aspek fungsi dan competitive advantage. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamsul bin Abdul Rahman, nombor kad matrik 267499. Saya akan teruskan pembentangan berkaitan dengan analisis persekitaran dalaman. Analisis persekitaran dalaman organisasi adalah berdasarkan kepada ciri-ciri strategi semasa. Tidak boleh diukur dan ia dapat memberi kesan kepada sebilangan besar organisasi. Ia juga dapat mengenal pasti beberapa petunjuk. Persekitaran dalaman turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh penjual. Namun begitu, penjual boleh mengawal unsur-unsur tersebut. Saya Nur Syatika Zafisha binti Muhammad Zafari, nombor matrik 267513. Saya akan menerangkan tentang pemasaran dan competitive advantage. Salah satu strategi dalam perniagaan adalah pemasaran. Pemasaran kini lebih menggunakan strategi kemajuan teknologi dalam pengedaran, penjualan dan mempromosikan produk.
Competitive advantage adalah apa sahaja yang diberikan dan memberikan kelebihan kepada organisasi berbanding pesaingnya. Ia merupakan salah satu langkah yang menarik lebih ramai pelanggan dan strategi dalam mengembangkan pasaran. Organisasi menggunakan kecekapan tersendiri dengan sumber dan kebolehan organisasi yang sedia ada. Seterusnya, menentukan kelebihan kos ataupun kelebihan perbezaan. Kelebihan kos adalah strategi yang diambil dalam penjimatan kos seperti kos buruh yang lebih rendah dan kos purata yang lebih rendah. MPS menggunakan tenaga buruh sedia ada dalam analisis tersebut. Kelebihan perbezaan adalah produk dengan kualiti yang sama yang lebih baik dari pesaing. Nilai dicipta iaitu dengan menganalisis secara spesifik yang mana satu menghasilkan daya saing yang lebih tinggi. Oleh itu, organisasi dapat menggunakan analisis ini bagi mengkaji sumber dan kekuatan yang ada dalam mencari langkah yang paling efisien dan berdaya saing. Assalamualaikum, nama saya Farah Aina binti Rosli, nombor matriks 267096. Saya akan membentangkan tentang penggubaran formula dan strategi bagi memangkin dan menjana hasil serta mutu perkhidmatan yang baik bagi organisasi seperti Majlis Pemandaran Sepang atau MPS. Kaedah analisis SWOT digunakan bagi mengatur langkah kepada faktor utama bagi pembangunan organisasi yang terancam. Dalam kaedah analisis SWOT ini, ia melalui dua fasa iaitu mengkaji dan menyenarai segala kekuatan dan kekurangan dalam produktiviti dengan analisis secara terperinci bagi setiap kategori. Sebagai contoh analisis pertama ialah strength kekuatan iaitu kerjasama yang baik antara MPS dengan masyarakat setempat, prosedur kerja yang dibakui oleh international standard, kuasa autonomi kewangan dan keluasan kawasan pentadbiran. Yang kedua ialah weakness, kelemahan iaitu di mana pengurusan atasan yang kerap bertukar dan berubah, sumber dana dan bajet yang agak terhad, kekerapan dalam perubahan dasar dan menjejaskan proses tugasan harian, bebanan tugasan yang terlalu banyak dan sikap pegawai yang suka melengah-lengahkan pekerjaan. Yang ketiga ialah opportunity iaitu peluang di mana sokongan yang kuat dari pemimpin, ahli politik dan ahli parlimen, kedudukan Sepang sebagai daerah yang strategik, penglibatan dari badan bukan kerajaan yang aktif dan kedudukan kewangan negeri yang stabil. Yang terakhir ialah threat, ancaman. Ancaman ini adalah dari segi campur tangan ahli politik dan krisis yang melambatkan kerja dalam proses pentadbiran, risiko dalam bencana alam kerana kawasan Sepang seringkali ditimpa banjir, penghagian sumber kewangan dari dana yang tidak seimbang antara agensi dan kekurangan kepakaran pegawai bakar dengan agensi lain akibat persaraan serta masalah gejala sosial berleluasa yang turut memberi impak kepada MPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah binti Hashim, matrik nombor 267-98. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan strategik yang boleh dilaksanakan oleh MPS adalah pertama, perancangan dan penetapan prosedur kualiti di MPS. Setiap aktiviti atau program kualiti yang dilaksanakan oleh MPS haruslah mempunyai perancangan yang terperinci agar dapat memberi impak kepada semua kakitangan di MPS. Di samping itu, adalah penting untuk memberi perhatian kepada prosedur kerja di MPS yang dilihat dapat meningkatkan produktiviti MPS dalam memberikan perkhidmatan dan meningkatkan kualiti sistem penyampaian yang terbaik kepada masyarakat selain bagi membentuk sistem yang seragam semasa melaksanakan kerja yang diberikan. Kedua, penambahbaikan berterusan. Antara inisiatif penambahbaikan berterusan yang boleh dilaksanakan di MPS adalah dengan menyediakan perkhidmatan latihan dan bimbingan kepada semua pegawai dan kekitangan di MPS yang bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan berhubung prosedur kerja bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan lebih berkesan dan efektif. Ketiga, mewujudkan networking bersama masyarakat setempat. MPS perlu mewujudkan networking bersama masyarakat setempat dan menjalinkan kerjasama dengan pelanggan MPS dalam usaha memberi kehidupan yang selesa dan sejahtera seperti memaklumkan kepada MPS isu-isu atau permasalahan yang wujud di sekitar mereka. Antaranya seperti membuat aduan masalah sampah sarap, rompak panjang, longkang tersumbat dan sebagainya. Dan akhir sekali, membudayakan accountability.
Hal ini penting bagi mengelakkan berlakunya ketirisan, penyelewengan, rasuah dan projek lambat siap atau tidak dilaksanakan mengikut perancangan di kalangan pegawai dan kaki tangan MPS. Peruntungan belanjawan untuk pengurusan jabatan dan pembangunan di daerah Sepang perlulah dikendalikan dengan berkesan supaya ia dapat disalurkan demi kesejahteraan dan pembangunan setempat. Secara keseluruhannya adalah ditafsirkan bahawa setiap organisasi mempunyai kepentingannya tersendiri. Tenaga kerja dalam sesebuah organisasi adalah manusia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang serta mempunyai pengalaman kehidupan yang berbeza. Mereka memerlukan dorongan dan sokongan mengikut kesesuaian dalam konteks mengelola dan menangani hal-hal berkaitan pengurusan dalam organisasi. Dorongan dan sokongan boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Menangani komunikasi secara berhemah merupakan antara cara yang terbaik bagi mewujudkan suasana kondusif sehingga mampu mendorong para pekerja menjalankan tugas dan tanggungjawab yang lebih baik. Itu sahaja daripada pembintangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.